Dia termakan babi, Cik Man. Dia termakan, Cik Man. Kalau sebelum makan, dek, ni babi. Tak apa, rezeki. Kena samak tak? Isu ni memang sensitif. Yang dia sibuk pergi masukkan, dah termakan lah. Kenapa dia sibuk nak masukkan kat dalam sosial media tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral bersama dengan saya setiap hari 7.30 malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan information yang penting bermanfaat dan saya bersama dengan Cik Man, the only Cik Man on earth. Wah, the only Cik Man on earth. Angkat tu. Kita kena angkat orang. Kita kena angkat orang supaya orang tu jadi gemilang. Orang akan angkat kita. Jadi kalau kita tolong-menolong antara satu sama lain, Cik Man, jadi branding akan lebih besar. Macam kita hari ini, kita duduk dekat TV9, kita bercerita tentang benda-benda yang viral. Bukan kita nak cari salah orang, tapi kita mengangkat martabat Islam itu. Martabat akhlak itu. Cik, mantap Cik Man. Okey. Dalam hidup kita, Cik Man, kan, ada benda yang perbuatan-perbuatan kita, Cik Man, yang kita sengajakan. Okeylah, kalau yang kita sengajakan benda tu membawa kepada dosa, dia akan jadi dosa lah. Tapi benda-benda yang kita buat tak sengaja, Cik Man, tu macam mana cerita, Cik Man? Dalam satu hadis, Nabi sebut, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukiru alaih. Nabi sebut sesungguhnya Allah memberikan keringanan, diskaun ataupun kelonggaran. Maksudnya tidak dianggap sebagai dosa. Okey. Pada perkara-perkara yang manusia lakukan silap, bukan sengaja, terlupa, bukan sengaja, dan juga benda yang dipaksa, diugut, bukan sengaja. Kalau buat-buat termakan, Buat-buat termakan, kita yang nengok dia makan tu, kita tak boleh nilai lah. Dia tu yang kena jujur dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang tengok termakan sampai tertiga pinggan pula, sangsi pula kat situ, kan? Kadang-kadang siap pesan, kau nampak aku makan, kau jangan tegur. Dah habis baru kau cakap. saya nak cerita pasal, adalah dalam viral lah baru-baru ni, kan, dia termakan babi, Cik Man. Dia termakan, Cik Man. Babi, Cik Man. Dia termakan. Habis itu macam mana, Cik Man? Dosa, Cik Man? Datuk dah jawab dah. Bila perkataan maknanya tak sengaja. Kalau sebelum makan, dek, ni babi. Tak apa, rezeki. Perlu tak dimuntahkan balik? Dia tak perlu. Islam bukan agama yang menyusahkan orang. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Dalam Quran Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki supaya kamu senang. Allah tak nak kamu susah. Dah termuntah tu dah satu hal pula, nak menjolok lagi dengan apa semua. Tak, dia dah termakan, benda tu tak disengaja, maka selesai. Sebab konsepnya ialah dia makan. Makan maknanya tak perlu ada konsep muntah. Dan dia makan dengan tidak sengaja. Dalam isu babi, pertama dia tidak berdosa. Jadi apa seterusnya yang kita nak tengok? Mungkin orang nak, apa lagi isu-isu yang berkait dengan termakan babi ni? Orang akan kaitkan dengan samak dan seumpamanya. Nak kena samak tak? Nak kena masuk tujuh air tanah masuk dalam perut ke? Isu ni memang sensitif. Ada di kalangan ilmuwan yang mengatakan kena samak. Kena samak maknanya dengan konsep tanah tadilah. Dia bukan samak dah tu, sertu. Sertu ni adalah penyucian 7 kali, di antaranya air tanah. Itu sertu. Samak pula membersihkan kulit-kulit bangkai supaya hilang dia punya najis, darah dan bau busuk. Maka itu aliran yang pertama. Mana kena samak? Mana-mana pakaian tadi elok kita makan buat apa, shell out apa semua dengan benda-benda tu. Jadi apa-apa yang terkena. Tapi kat dalam badan nak samak macam mana? Itulah maknanya yang tu tak perlulah. Tapi di bahagian zahir. Pendapat yang kedua, tak perlu apa-apa. Tidak ada yang dinamakan sertu dan tidak ada yang dinamakan samak dan tidak terkait dengan basuhan tanah. Kerana dari segi dalilnya tak ada menyebut begitu. Cuma dia nak pendapat yang pertama tadi tu nak kaitkan dengan anjing lah. Anjing tu memang ada dalam hadis. Nabi sebut kalau bekas kamu dijilat anjing, hendaklah kamu cuci dengan 7 kali dan salah satunya air tanah. So analogi ke khinzir tadi. Pendapat yang kedua, tidak perlu ada kaitan dengan samak, sertu dan tanah. Just basuh macam biasa. Sebab dalilnya tidak ada. Dan tambahan pula pada zaman Nabi dulu bila ada masyarakat yang bertanya, boleh ke guna bekas-bekas yang dulu pernah masak oin-oin tu? Maka Nabi kata kalau ada bekas lain, gunalah bekas lain. Kalau tak ada bekas lain, kau nak guna bekas yang pernah masak oin-oin tu, cukuplah kau basuh dengan air. Nabi tak sebut tanah dekat situ. So dekat sini ada 2 aliran.
Kita terpakai di Malaysia ni tu yang sertu samak itu. Adalah budak ni dia dah termakan. Lepas tu dia masuk dekat dalam social media. Jadi netizen dah mulalah cakap macam-macam kat dia, apa rasalah, itulah, inilah. Yang dia sibuk pergi masuk kan, dah termakan lah. Kenapa dia sibuk nak masuk kat dalam social media tu? Dia dalam hidup ni ialah masing-masing akan mengatakan masing-masing ada hak. Kita sendiri pun, ini IG aku, ini Facebook aku, maka suka hati akulah. Ini secara umum lah Cik Man sebut. Tidak semua benda yang berlaku dalam hidup kita yang kita nak postkan di media sosial kerana mempertimbangkan risiko yang akan berlaku. Adakah kita punya posting itu akan menimbulkan provokasi? Tapi mungkin Cik Man, mungkin dia nak bagi tahu orang, benda ni kalau kau jumpa kat luar kau jangan makan. Mungkin niat dia. Itu kata Cik Man sebut secara umum, itu maka masing-masing bergantung dengan niat masing-masing. Dua pihak yang kena ambil muhasabah. Pertama, pihak yang akan postkan aktiviti harian. Maknanya kau kena pilih. Dan bila kau nak postkan tu kena tengok niat kau. Kadang-kadang ada orang postkan benda yang baik tapi niat tak baik. Ada orang pula niat yang baik tapi postkan benda yang tak baik. Memang dua-dua ni tak bagus. Pihak yang kena muhasabah, maknanya kena kontrol apa yang kau nak type. Orang yang nak komen posting tersebut. Contohlah, budak ni misal kata nak postkan pasal dia termakan khinzir. So kita bersangka baiklah. Okey, terima kasih kerana bagi maklumat kod-kod yang tertentu. Kalau saya pergi dekat London ke dekat Amerika, ini tempat yang masuk tak tentu arah tu kan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam Al-Quran, benda tu menjadi satu kebanggaan. Dia buat macam contohnya minum arak. Dalam Quran tak boleh. Tetapi dipakaikan baju handsome, ada perempuan, ada gaya. Wah, itu marketing kan. Dan akhirnya orang terpengaruh. Ad-dunya sijnul mu'min kan. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang yang memusuhi Allah. Itu satu. Yang kedua, barangkali benda yang kau suka buruk bagi kamu dan barangkali benda yang kau benci itu adalah baik bagi kamu. Bencinya sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Padahal Datuk, konsep agama ni kalau dalam Quran, kalau nak comparekan benda yang haram dengan yang halal, banyak lagi benda yang halal yang Allah bagi. Yang cari yang haram ni nak buat apa? Dalam Quran Allah sebut air betul-betul air arak, al-khamru, yang memabuk, yang merosakkan ni. Padahal ada dekat kedai mamak tu, kalau Datuk tengok dia punya dekat papan kenyataan tu senarai air, kan? Kopi aja dah berapa jenis dah. Dengan 3 layer lagi. Kemudian dengan makanan dalam Quran, haiwan yang jelas Allah sebut dekat situ khinzir. Kemudian tapi Cik Man, aku nak tanya kau lah Cik Man. Kenapa benda haram ni orang suka Cik Man? Itu sebagai satu ujian sebab kita nak masuk syurga ni. Contoh kita kata kadang-kadang benda tu tak sedap pun, mungkin dari segi nilai komersial, ataupun benda tu memang sedap dan Allah memang tak bagi. Adakah sesuatu yang sedap itu mesti halal? Kita nak paksa Allah? Tak. Sebab Allah sebagai tuan rumah, dia yang berkuasa sesuka hati dia untuk menentukan kau mesti ikut. Kita pergi rumah orang, kita rasa saya nak duduk tingkat atas lah, saya rasa seronok. Tak boleh sebab ini tuan rumah. Kau kena ikut tuan rumah, owner rumah. Itu manusia sesama kita, kita kena patuh pada perintah dia. Ini kan pula owner segala owner. Inilah yang kita perkatakan tentang perbuatan ataupun termakan benda haram, tetapi termakan itu ada kemaafan dalam Islam. Tetapi dengan sengaja, contohnya memakan khinzir contohnya, kenapa Islam melarang? Kerana ada satu sejenis kuman yang tidak boleh mati walaupun dibuat apa dan boleh menimbulkan penyakit kepada manusia. Arak akan memabukkan. Daripada kemabukan itulah timbulnya perkara-perkara yang tidak baik boleh berlaku. Sebab itulah Islam melarang kepada perkara-perkara ini. Macam Cik Man cakap tadi, ada banyak lagi benda halal, kenapa cari yang 5% benda haram ini? Carilah benda halal untuk kita jamah ataupun kita makan. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi di TV9 Sembang Viral 7.30 malam setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton rancangan Sembang Viral. Terima kasih. Baik, mengerti Cik Man. Baik. Cik Man, Cicak Man. Semua Cik Man lah.